Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Mahmud dan saya memegang nombor kad matrik T20103990. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fariza binti Muhammad Nizam, nombor matrik D20101388. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukairunisa binti Rais, nombor matrik D20101374. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Atirah binti Mazlan bernombor matrik D20101384. Assalamualaikum. Nama saya Nurus Arina binti Rosli bernombor matrik D20101385. Kami dari Kolej Universiti Islam Melaka daripada kumpulan 6 pendidikan awal kanak-kanak ingin menerangkan sedikit tentang mental retardation, iaitu terencat akal. Kerecatan akal merupakan salah satu keadaan di mana seseorang individu tidak dapat mengawal atau menggunakan sebahagian otot tubuh dalam keadaan yang normal akibat kerosakan pada bahagian otak. Secara tidak langsung, kerosakan pada otak tersebut menyebabkan seseorang individu mengalami kurang upaya perkembangan dan kerencatan akal. Kerencatan akal terbahagi kepada dua, iaitu adiat dan imbersil. Adiat merupakan mereka yang mengalami kerencatan akal yang tidak dapat melindungi diri sendiri daripada bahaya fizikal dan mungkin boleh mencederakan diri sendiri. Imbersil pula merupakan mereka yang tidak boleh menguruskan diri sendiri tetapi masih boleh dilatih. Perkembangan mental mereka hanya 23% daripada kadar biasa murid normal atau di bawah tahap 90%. Mereka bergerak dengan lambat dan lambat bercakap. Lembam adalah kategori terencat akal di mana mereka lambat menerima pengajaran dan pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa. Dengan itu, pendidikan khas perlu diberikan kepada mereka. Saya akan menerangkan tentang faktor prenatal sebelum kelahiran. Yang pertama, terdapat kerencatan disebabkan ada keganjilan pada kromosom normal seperti terdapat 47 kromosom. Ini menyebabkan bayi tersebut terkena sindrom Turner, sindrom Klinefelter dan sindrom Down. Yang kedua, pemakanan ibu mengandung. Janin diserang toksik kerana ibu mengandung mengambil dadah, alkohol, gaya pemakanan yang tidak sihat seperti kekurangan vitamin dan protein. Yang ketiga, mikroorganisma yang mengancam perkembangan janin dan menyebabkan keabnormalan yang kekal. Contoh, ibu hamil mengidap penyakit seperti rubella. Faktor prenatal semasa kelahiran bayi. Pramatang iaitu premature, iaitu bayi yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak cukup matang atau berat yang kurang dari 2,500 gram, mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kerencatan mental. Seterusnya, penyakit herpes simplex iaitu sejenis penyakit yang berjangkit melalui hubungan seks. Ibu yang menghidap penyakit herpes simplex ini berkemungkinan tinggi untuk mendapat bayi yang kerencatan mental. Faktor postnatal selepas kelahiran bayi. Encephalitis merupakan pembekakan pada otak yang terjadi akibat daripada sebarang jangkitan kuman yang boleh menyebabkan terencat akal. Tuberous sclerosis merupakan penyakit otak yang diperolehi selepas kelahiran yang hanya kelihatan pada lewat zaman kanak-kanak. Penyakit ini melibatkan ketumbuhan dan tumor pada tisu saraf tunjang. Di sini saya ingin menceritakan tentang terencat akal. Masalah terencat akal terbahagi kepada beberapa ciri, antaranya dari segi kognitif, sosial, tingkah laku, fizikal, kesihatan dan emosi. Dari segi kognitif, kanak-kanak terencat akal ini mempunyai masalah ingatan seperti kerap terlupa perkara-perkara yang sepenuhnya yang dilakukan oleh mereka atau lupa perkara yang baru diajar. Mereka juga mengalami masalah motivasi yang rendah seperti tidak mahu meneruskan sesuatu tugasan dan mudah berputus asa.
Dari segi sosial, mereka kurang diterima oleh rakan sebaya dan mungkin diketepikan. Keadaan ini disebabkan murid ini berkelakuan tidak matang, tidak mempunyai masalah untuk menguasai sosial dan mereka kerap salah taksir asyik-asyik murid. Dari segi tingkah laku, terdapat sesetengah kanak-kanak terencat akal ini mempunyai tingkah laku yang khusus. Antaranya adalah seperti mahukan ganjaran tertentu, menarik rambut, menggigit atau tabiat suka mencederakan diri. Dari segi fizikal dan kesihatan pula, mereka mempunyai masalah kesihatan sampingan selain kecacatan yang dialami. Contoh menunjukkan ciri-ciri kelainan pada muka, jari dan badan serta penyakit-penyakit seperti jantung berlubang dan paru-paru. Sudah tentulah penyakit terencak akal ini mempunyai implikasi dalam pendidikan. Implikasi yang pertama ialah mereka akan menunjukkan prestasinya rendah dalam semua jenis tugas seperti pembelajaran, ingatan, penggunaan konsep dan penyelesaian masalah. Yang kedua pula, mereka akan mudah lupa akibat hilang ingatan seketika dan gemar bertanyakan soalan yang berulang-ulang kali atau menceritakan perkara berulang kali. Seterusnya, mereka akan menghadapi kesulitan memahami hubungan sosial untuk membentuk tali persahabatan dan memahami fikiran dan perasaan orang lain. Selain itu, mereka akan menunjukkan tingkah laku yang bermacam-macam ragam dan pelik dan mereka akan selalu mengalami perasaan takut dan cemas. Seterusnya, mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami pertuturan dan bahasa isyarat seperti badan, tangan dan mimik muka.